KPM. Alamak, bocor lah pula. Orang tak nak pergi kerja ni pula dia buat hal. Aduh, mana pula kedai dekat-dekat kat sini? Kok ada orang boleh tolong ke? Ni kawan-kawan saya ni. Ada tak siapa-siapa pandai nak repair motor ni? Aduh, itulah saya waktu kelas menservis motosikal tu saya pergi Ponteng pula. Nantilah saya nak pergi jumpa Cikgu Nizam. Saya nak belajar balik macam mana cara nak servis motosikal. Boleh tak murid-murid nak tolong saya? Boleh Okey, baik. Jadi hari ni murid-murid kita nak belajar satu topik yang cukup menarik iaitu berkaitan dengan menservis motosikal. Tapi macam biasa murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Sementara saya nak repair tayar saya ni, apa kata kita berkenalan dulu dengan guru yang akan mengajar saya macam mana nak repair motor ni tau. Okey, murid-murid, jom kita saksikan. Kita bawakan kepada anda seorang guru, bukan setakat seorang guru tau. Dia ni juga seorang yang pakar dalam kemahiran iaitu Cikgu Nizam. Apa khabar Cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Alright, Cikgu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 3 Kinrara, Bandar Kinrara, Selangor. Okey Cikgu, tadi tayar saya pancit lah Cikgu. Ya. Alamak. Baru berlaku ke? Baru lagi. Tu yang saya rasa menyesal sangat. Ponteng kelas Cikgu. Tak baik kan Ponteng Cikgu? Jangan rugi. Baik Cikgu. Tadi sebab saya dah repair motor Cikgu, saya nak kena cuci tangan dulu. Boleh kita buat SOP terlebih dahulu? Boleh. Okey, silakan Cikgu. Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Silakan Cikgu. Saya tengok nampak gaya Cikgu ni. Setakat nak repair motor ni kacang Cikgu ya. Boleh pejam mata kot. Pejam mata? Wow, berapa tahun Cikgu dalam bidang ni sebenarnya? Saya pejam mata dan saya suruh orang lain buat. Cikgu jangan orang lain buat? Okey. Berapa tahun sebenarnya Cikgu dalam bidang ni Cikgu? Saya dalam bidang ni dah 14 tahun. 14 tahun? 14 tahun. Wow, lamanya. Tapi Cikgu, saya ada satu soalan. Sebab apa Cikgu pakar dalam bidang kemahiran dan Cikgu juga seorang guru. Ya. Kalau Cikgu tak jadi Cikgu lah, agaknya Cikgu jadi apalah? Saya jadi apa ya? Mungkin saya jadi pengurus bengkel motosikal kot. Wow, yelah kemahiran Cikgu kan? Ya, dalam bidang kemahiran. Tapi apa benda yang mendorong Cikgu untuk menjadi seorang guru? Wow. Cantik soalan tu. Okey, Sebenarnya mengingatkan saya. Okey, yang mendorong saya jadi seorang guru adalah kedua ibu bapa saya. Sebabnya dia nakkan 6 orang adik-beradik saya ni, salah seorangnya menjadi cikgu. Wow. Jadi saya sahut cabaran kedua ibu bapa saya. Dan sebenarnya dalam bidang perguruan pun ada bidang kemahiran. Saya minat kemahiran. Jadi tak salah benda ni. Dan tak rugi tak jadi rugi, betul. dengar cakap ibu ayah ni tak rugi Dan oleh sebab dengar cakap mak ayah itulah Cikgu berjaya sekarang ni kan? Betul Cikgu? Betul. Alright, saya nak bersama dengan murid-murid kita pada hari ini. Boleh kita jemput mereka Cikgu untuk bersama dengan kita? Jom. Okey, silakan murid-murid. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat ya? Mana motor? Mana motor? Ada kat luar lah. Takkan nak bawa dalam rumah aku. Betul Cikgu ya? Betul. Okey Cikgu, sebelum kita mula kelas apa kata, boleh tak kita nak berkenalan dulu dengan murid-murid yang berada bersama dengan kita pada hari ini. Boleh Cikgu? Boleh. Jom. Okey, first kali kita nak bersama dengan Nur Ikmal. Boleh kenalkan diri anda dan apa cita-cita anda? Kok sama kot dengan Cikgu Nizam? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Ikmal bin Muhammad Nur Ikwan dari Sekolah SMK Desa Tunis Nur. Cita-cita saya ingin menjadi askar. Nak jadi askar sebab sekolahnya berada di dalam kamp. Oh ya? Ya. Masya Ya Allah. betul. Berada dalam camp Kamp tentera. Nanti Cikgu dia boleh repair Ya, lori askar nanti. Betul, tak mustahil. Okey, baik. Jom. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Amar. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amar bin Zainuddin. Cita-cita saya sekolah saya SMK Angkasa Turi. Cita-cita saya nak jadi askar.
Oh, nak jadi askar. Tapi mesej masuk tu. Siapalah yang mesej dia? Okey, baik, seterusnya kita ada Imran. Silakan. Dan apa cita-cita anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Imran Dun. Dari sekolah SMK Angkasturi. Cita-cita saya menjadi seorang mekanik yang berjaya dan mempunyai bengkel sendiri. Wow, seorang usahawan. Sama tu. Sama tu macam Sama cikgu tu. juga. Okey, baik. Idola cikgu. kot, idola. Idola. Baik. Dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Nabil pula. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Aidi Ahmad. Saya dari SMK Batu Muda. Cita-cita saya adalah menjadi seorang anggota polis. Oh, anggota polis. Askar ada, polis ada. Okey, frontliner. Baik, seterusnya kita nak berkenalan dengan Hazarami. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azharami bin Muhammad Rozi dan saya daripada SMK Batu Muda. Cita-cita saya menjadi seorang mekanik yang berjaya juga. Okey, Masya Allah. Senang nanti cikgu. Kalau motor-motor Kita rosak, doa dia je. orang ni ada. Ya, betul, senang. Okey, dan yang terakhir kita ada Syakir. Dipersilakan Syakir. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Syakir bin Abdul Rahim dari sekolah SMK Desa Tun Hussein On. Cita-cita saya ingin menjadi pemilik bengkel motosikal atau ahli perniagaan. Baik. Terima kasih kepada murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Cikgu, Ya. biasa kalau subjek ni cikgu, murid-murid kita boleh skor ke tak cikgu? Susah ke senang? Senang. Senang cikgu Sekiranya dia faham, dia minat dan dia tahu teknik cara untuk menjawab. Yes, baik cikgu. Yang penting dia tahu teknik macam mana nak menjawab soalan. Dan kita nak tanya murid kita apa pandangan mereka tentang topik kita pada hari ini. Saya rasa jadi topik orang kata favourite lah cikgu kan. Kita nak tanya Syakir. Betul. Okey, Syakir, apa pandangan awak tentang topik pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Syakir. Topik yang kita akan belajar pada hari ini adalah untuk saya mengetahui fungsi tayar pada sesebuah motosikal. Tapi saya tiba-tiba saya rasa macam nak tukar tayar bagi besar sikit cikgu. Oh, boleh? Boleh masalah. Boleh. Sekarang pun dah ramai dah orang ubah suai. Tapi yang pastikan kena ikut spesifikasi yang betul lah. Ikut. Jangan ikut suka cikgu. Jangan. Okey, baik. Dan seterusnya, kita nak tanya juga Hazarami, apa pandangan awak tentang pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Pandangan saya ingin mengetahui bagaimana cara untuk membuat pemilihan tayar yang sesuai pada motosikal yang saya gunakan. Okey, Jadi cikgu. dia kena tahulah. Supaya kalau motosikal yang berkuasa rendah, janganlah pakai yang jenis tayar berkuasa tinggi pula. Tak sesuai lah. Baik cikgu. Baik, mungkin cikgu boleh bagi tahu kepada murid-murid yang berada di studio dan murid yang berada di rumah di akhir orang kata pembelajaran kita cikgu, apa objektif yang bakal kita capai cikgu? Silakan. Okey, objektif yang kita akan capai pada hari ini, pembelajaran hari ini, okey, dia dapat mengetahui berkaitan dengan fungsi tayar, okey, binaan tayar, okey, bagaimana binaan tayar itu diperbuat, lepas tu jenis-jenis tayar dan cara untuk mengesan kerosakan. Dan nanti saya akan terang dengan lebih jelas selepas ni. Terima kasih banyak cikgu. Jadi saya pun nak tukar tayar saya bagi jadi besar cikgu. Sebab orang kata kalau tayar besar ni laju. Baik cikgu, kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Dan selepas ini kita akan sambung pembelajaran dalam topik perbincangan kita pada hari ini. Menservis komponen TV KPM. Selamat cikgu tak accident tadi. Alhamdulillah. Sebab saya kalau bawa motor cikgu, kalau selekor tu saya nak kena ambil. Lutut ni sikit lagi nak kena jalan cikgu. Elok bagi cecah telinga terus. Cecah telinga terus cikgu. Tak ada. Itu lagi dahsyat juga ya. Jangan tiru aksi di rumah. Okey, baik cikgu. Jadi orang kata apa, dalam kita bawa motor ni, peranan tayar itu adalah peranan paling penting lah cikgu. Betul. Orang kata kalau enjin rosak tengah jalan pun, macam mana pun tayar dulu cikgu. Ya, kalau enjin hidup, tayar macet tak jalan juga. Tak ada juga ya. Tak sampai juga ke destinasi. Jenuh juga. Jadi tayar juga main peranan yang penting. Main peranan yang cukup penting. Jadi murid-murid kita macam mana? Dah bersedia ke belum? Kita nak belajar subjek kita pada hari ini berkaitan dengan tayar dan juga roda. Kalau dah bersedia, cuba murid-murid tunjuk good sikit dan senyumlah sikit kan. Okey, boleh murid-murid? Thumbs up. Okey, murid-murid kita dah senyum dah tunjuk good dah cikgu. Jadi Ini apa kata dah cikgu? ready dah tu. Ya, betul cikgu. Apa kata kita mulakan kelas kita pada hari ini cikgu? Dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Saya harap semua anak murid saya dalam keadaan sihat belaka lah dan ready untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey.
untuk hari ini kita akan masuk kepada modul 4 iaitu berkaitan dengan menservis komponen dan sistem motosikal. Di mana di bawah modul 4 ni ada pecahannya terbahagi pada 3 iaitu standard kandungannya menservis tayar dan roda, sistem brake, menservis sistem brake dan menservis sistem gantungan dan steering. Tapi hari ini kita akan fokus kepada 4.1 iaitu menservis tayar dan roda. Okey, jom kita mulakan. Boleh? Silakan cikgu. Dalam topik ini, standard pembelajarannya, murid akan dapat apa? Mengenal pasti fungsi dan jenis tayar serta rim motosikal. Yang kedua, menerangkan binaan tayar dan maksud tanda metrik. Maklumat pada tayar tu. Bagaimana kita nak tahu saiz, bila tayar tu diperbuat. Dan yang ketiga, membuat rujukan jenis-jenis tayar yang sesuai digunakan. Bergantung pada motosikal. Yang pertama, fungsi tayar motosikal. Terbahagi pada 3. Memberi cengkaman pada permukaan atas jalan supaya mudah untuk dikawal. Kalau bayangkan motosikal tu tayarnya botak. Agak-agak apa berlaku ketika ambil corner, ambil selekor. Jadi jet ski cikgu. Betul. Menggelongsor. Macam tu kan. Jadi Superman, bukan Superman saja. Jet ski saja, macam-macam. Dia juga sebagai penyerap hentakan dan menyerap gegaran akibat daripada permukaan jalan yang tak rata. Dia main peranan juga. Selain daripada penyerap hentakan yang biasa tu, dia juga ada elemen menyerap hentakan. Dan yang ketiga, menampung berat keseluruhan kenderaan dan memberikan keselesaan kepada penunggang. Bayangkan kalau tayar tu pancit. Agak-agak kalau kita nak bawa dalam keadaan jalan yang tidak rata bagaimana? Dia macam kuda cikgu. Macam tu cikgu. Macam ada pengalaman. Betul lah cikgu. Nak bawa macam mana? Kedai jauh lagi. Oh ya. Kalau tak sanggup nak menolak kot. Tak sanggup cikgu, jauh lagi. Okey, kita terus kepada yang kedua iaitu jenis rim dan tayar motosikal. Jenis rim dan tayar motosikal, ada dua je. Kalau tayar dia yang pakai tiub dan yang tidak pakai tiub. Kalau rim, ada yang rim biasa pakai jari dan ada yang sport rim atau rim sukan. Kalau biasanya minat yang mana? Saya cikgu, biasalah kita orang muda cikgu. Kita sport rim lah cikgu. Banyak duit tu. Banyak duit, okey. Jom kita terus kepada binaan tayar. Tayar pun ada binaannya, ada lapisan-lapisan dia. Dia ada lintang, ada jejarian dan lintang dan jejarian. Ada gabungan. Kita pergi kepada lintang. Bagaimana kita nak tahu? Kita tengok gambar pun kita dah tahu. Iaitu menyerong dan bersilang. Yang untuk jejarian, kita kena tahu bahawa dalam binaan dia ada melintang dengan garisan tengah di sini. Dan untuk lintang dan jejarian, dia ada gabungan kedua ni. Mana ada yang menyerong dan ada bahagian garisan tengah ni. Tu je cara kita nak ingat bagaimana binaan tayar. Kita terus kepada maklumat pada tayar ni. Kat sini saya ada soalan untuk pelajar. Tapi sebelum tu, perkara yang penting yang kita kena tahu pada tayar ni, maklumatnya apa? Lebar tayar, tinggi tayar, lebar tayar, tinggi tayar, saiz diameter rim. Jangan kita pakai rim 17, kita ambil tayar saiz 18. Alamak. Nanti tak muat nanti. Bukan. Memang tak muat lah. Memang tak boleh longgar lah. Jenis tayar kita kena tahu antara kita nak guna jenis tiub ataupun tanpa tiub. Tanpa tiub ataupun guna tiub. Dan yang perkara yang saya suka sangatlah bagi soalan kepada budak, kepada pelajar murid. Tarikh pembuatan. Agak-agak bila tarikh ni diperbuat? Kalau tengok pada ni. Yang ni macam kod untuk nak buka beg sekolah je cikgu. Jadi kita nak minta murid-murid kita untuk bacakan. Boleh cikgu? Boleh, tapi sebelum tu saya bagi gambaran dulu. Kalau ikutkan di sini 2821 bermaksud kita pecah kepada 2, minggu ke-28, tahun ke-2021. Jadi kalau bayangkan 28 ni jatuh pada bulan berapa? Cik Aiman agak bulan berapa? Minggu ke-28. Saya agak-agak cikgu, kalau 28 bahagi 4 cikgu, lebih kurang dalam bulan 7 lah cikgu. Betul. Lemak, betul lah. Betul. Senang kan, senang nak dapat skor. Macam tu bagaimana lah kita cikgu, nak jawab? Kita bagi satu soalan kepada murid. Boleh cikgu? Saya nak try Ikmal. Boleh Ikmal? Boleh Bayangkan juga, boleh. kalau nombor metriknya adalah 1820. Dia jatuh pada bulan berapa dan tahun apa? Silakan Ikmal. Jatuh pada bulan Mei tahun 2020. Bulan Mei, minggu ke berapa?
Aha. Minggu ke-18. Betul lah tu. Memang minggu 18. Tapi kita tahu bulan Mei agak-agak betul. Saya rasa betul lah cikgu. Kenapa betul? Macam sebab mana boleh? Kita bahagi sebulan ada 4 minggu, 4 minggu. cikgu. Senang. Kita kena tahu yang tu je. Konsep je. Tapi dekat tayar tu ada tulis cikgu ya? Ya betul. Ada tulis. Ikutkan. Kat Ya sini. Allah, hai. Kat sini. Ada tulis. 2009. Saya bertahun-tahun dah naik motor tak pernah baca lah kat situ cikgu. Bukan pada tayar motor je. Tayar kereta pun ada. Oh, tayar kereta Ya, pun betul. ada. Okey cikgu. Okey, kita terus. Pentingnya Okey. Memang penting. Sebab apa? Tempoh tayar ni kita kena tahu. Tayar ni dah diperbuat berapa tahun, dah guna berapa tahun. Okey. Sebab dia main getah ni dah lama dia akan jadi keras. Jadi keras. Jadi tak sesuai. Okey. Okey, kita terus. Okey, komponen tayar dan rim ni meliputi ada banyak. Okey. Kita kena ingat yang mana penting sahaja. Okey, antara yang biasa soalan akan keluar berkaitan dengan rim, getah pelapik, tiup, confirm tayar, dan biasa yang paling utama adalah apa tu? Macam bearing dia tu cikgu. Betul ke? Bearing betul. Dalam bahasa Melayu? Tak tahulah cikgu apa tu. Galas. Kita panggil galas. Bukan galas bag kan? Galas, bearing. Ataupun kacang ke. Ada setengah orang panggil ke kacang. Okey. Ini antara komponen-komponen lah yang mana penting dalam tayar dan rim. Okey, faktor pemilihan tayar. Kita kena tahu jenis motosikal. Okey. Keadaan cuaca dan jalan raya yang kita nak gunakan. Okey. Gaya dan jenis tunggangan. Nak jenis yang santai ke, untuk berlumba ke. Okey. Dan ketahanan dan tahap cengkaman. Okey, ini faktor dalam pemilihan tayar. Okey. Agak-agak kalau Cik Aiman nak pilih tayar jenis macam mana? Saya ada setengah motor tu cikgu. Dia motor besar cikgu. Ya. Tapi dia pakai tayar dia halus je cikgu. Boleh ke macam tu? Rasanya macam tak sesuai tu. Tak sesuai cikgu. Dia kena tengok jenis motor ya, betul. cikgu. Sebab jenis motosikal main peranan untuk buat pemilihan tayar. Okey cikgu. Jom kita terus. Okey, jenis-jenis tayar. Sini kita tengok. Sesuai ataupun tidak. Boleh cikgu. Okey, ada 5 jenis tayar. Okey, yang pertama tayar cruiser. Okey, direka bentuk untuk keteguhan dan ketahanan ketika mengendalikan motosikal yang besar dan berat. Ini yang sesuai. Okey, selain tu jarak perjalanan yang jauh. Lepas tu, dan dia tidak sesuai digunakan untuk mengambil selekoh. Yang jenis yang touring jauh-jauh, yang jalan yang bukan jalan tu tak ada selekoh. Ada, tapi selekoh yang tak tajam. Okey. Okey. Yang kedua, tayar sport touring. Okey, sesuai digunakan untuk kegunaan harian. Okey, direka bentuk dengan dui sebatian binaan dia. Okey, menggunakan getah yang lebih keras dan padat pada bahagian tengah. Dia fokus kepada bahagian tengah saja tayar. Okey, dan sebatian yang lembut pada bahagian sisi. Dan memberikan cengkaman yang lebih ketika mengambil selekoh. Fokus kepada selekoh. Okey, seterusnya tayar track atau racing. Mungkin minat yang ni. Sebab mencari-cari. Yang ni cikgu? Ya. Tapi saya kena tunggu ada offer dulu. Saya beli. Okay, biasa hujung tahun. Biasa hujung tahun. Biasa hujung tahun. Yang ni untuk lumba cikgu yang ni untuk lumba. Okey. Direka bentuk untuk memberi cengkaman dan prestasi yang hebat pada kelajuan tinggi. Memang minat laju ni. Okey, memberi cengkaman yang baik ketika mengambil selekoh. Okey, dan sensitif terhadap haba dan tekanan udara tayar dan memerlukan pemanas tayar. Perasan tak? Kalau MotoGP, dia balut tayar dia sebelum dia lumba. Ya cikgu? Ya. Sebab dia nak jaga kualiti tayar tu. Dia balut dulu. Okey. Baik cikgu. Jom kita terus kepada tayar sport street. Okey, direka untuk kegunaan perlumbaan yang agresif. Okey, selekoh yang boleh digunakan pada kelajuan yang tinggi, cuaca yang sejuk dan daya ketahanan yang lama. Maknanya kalau nak tak ada duit, bolehlah pakai tayar ni. Sebab jangan ambil tempoh yang lama. Okey cikgu. Okey. Dan yang terakhir, tayar off-road. Motor apa biasanya? Ini motocross cikgu. Betul ke? Dah ada jawapan. Okey. Yang diminum mempunyai bentuk bunga tayar yang tebal dan kita fokus pada jenis ini tidak stabil pada permukaan jalan yang berturap. Tak pernah pun kita nampak. Biasanya dia akan tukar pada tayar jenis lain selain pada ini. Ini biasanya kita nak guna untuk masuk ke dalam hutan. Tak pernah jumpa motocross atas highway cikgu ya. Okey, memeriksa komponen sistem tayar dan roda. Okey, dia ada 5. Memeriksa keadaan tayar, memeriksa keadaan roda, memeriksa galas roda, memeriksa ganda roda dan menguji imbangan roda. Kita nak balancekan. Okey, ini normal. Perkara yang biasa kita lakukan dan kita ajar pada murid bagaimana cara nak lakukan. Okey. Sekarang ni jenis-jenis kerosakan pada tayar. Okey, jenis kerosakan pada tayar. Okey, ini mungkin tak pernah lagi alami kot pada Cik Aiman. Okey, koyak pada bahagian tengah. Okey, kerap melakukan brek kecemasan.
kalau yang jenis ni, okey, terkena benda tajam. Biasanya yang koyak tu lah. Kadang-kadang kalau kat sekolah, bukanlah nak kata kan, murid baik. Okey, mungkin kita lalai ataupun waktu kita bawa motosikal tu terlanggar benda yang tajam ke. Okey. Lepas tu kita, cikgu pula tuduh anak murid. Rasa macam tak boleh macam tu. Rasa cikgu tu sendiri. Okey? Jom. Okey. Yang kedua, jenis yang gelembung. Benjolan pada permukaan tayar. Ada benjolan kat sini. Oh, dia boleh benjol juga ya? Boleh. Oh, Kalau okey. binaan kualiti yang kurang memuaskan lah. Okey? Sebab apa? Tayar memasuki lubang yang dalam. Waktu ketika menunggang motosikal. Binaan tayar yang tiada kualiti. Okey? Tekanan udara yang terlalu tinggi. Okey? Mungkin ada dawai kumai dia yang dah terbuka, dia boleh jadi benjolan. Okey, seterusnya kerosakan pada kawasan pada bahagian tengah tayar. Okey, kerosakan pada bahagian tengah tayar ni yang fokus utamanya adalah bila kita isi tekanan udara tu terlalu keras tayar tu. Jadi kita nampak hanya permukaan yang sini sahaja yang kena pada permukaan jalan. Jadi bila kita bawa, itu je lah yang tu yang kita nampak tepi. Kenapa tepi ada bunga? Tengah tak ada. Ini maksudnya terlebih lah cikgu. Terlebih tu. Tak sesuai lah. Okey. Yang tu yang tengah. Ini bahagian tepi pula. Tepi sebab angin kurang. Angin pada tekanan tayar tu kurang. Jadi dia akan jadi benjolan. Oh, macam tu. Macam tu. Maknanya sini saja yang kena. Okey, sini saja yang kena. Tengah tak kena. Yang tu yang tepi, bahagian tepi saja. Bahagian tepi ni saja yang akan haus. Okey. Okey. Dan yang terakhir, rekahan pada dinding tayar. Ni kita nampak rekahan. Okey, rekahan kat sini. Tempoh jangka hayat tayar telah lama. Selagi bunga tebal, selagi itulah kita akan guna. Sebab apa? Bunga tebal lagi. Padahal tak sesuai dah. Okey, tekanan udara yang berkurangan dan motor masih ditunggang ketika keadaan udara dalam tayar yang telah kehabisan. Dia paling maksimum berapa tahun cikgu? Biasa 2 tahun. Oh, 2 tahun je. Okey. Okey, dan yang ni cara nak menukar. Sebelum kita pergi kepada soalan ni cara kita bagaimana? Tadi mengalami tayar bocor. Tayar bocor cikgu. So kalau dah belajar ni mungkin boleh buat sendiri. Betul cikgu. Okey. Sebab tadi sebenarnya saya punya tayar ni cikgu memang orang kata saya pilih untuk bahagian selekor ni mesti kena ngam. Sebab senang cikgu. Senang saya nak selekor ke masjid cikgu. Okey cikgu. Saya rasa saya boleh ikut juga yang tu. Didik TV KPM. Jumpa pun cacing. Cacing pun boleh orang kata apa untuk kita repair. Tapi itu panggilan je lah cikgu. Panggilan kan? sahaja. Maknanya kita masukkan ke dalam lubang yang bocor tadi tu, yang paku tadi tu cikgu. Kemudian kita boleh pumpkan semula dan dia jadi okey cikgu ya. InsyaAllah. Okey, macam-macam cacing lah. Sotong apa pula cikgu? Sotong biasanya yang kita gunakan pada istilah yang pemilihan tayar. Sebab mana rupa sotong tu. Jenis yang licin kan, dia tak ada bergerutu. Jadi kalau kan bunga tayar kan ada macam-macam jenis. Jadi dekat situlah kita nama panggilan tayar sotong. Ada yang panggil TT100. Macam motocross tayar bunga tebal. Macam tu lah. Maknanya itu istilah pada tayar tu cikgu Yang penting jangan pakai tayar basikal lah ya. Okey cikgu, macam kat depan ni cikgu, tayar jenis apa ni cikgu? Tayar ini jenis yang kegunaan harian, yang biasa yang kita akan guna pada motor jenis berkuasa rendah lah. Okey. Jadi mungkin harga ni tak adalah mahal sangat cikgu ya. Harga yang sederhana. Murah je. Bawah dalam keadaan RM100, ada yang murah. Tengok pada jenis kualiti tayar yang kita nak pilih lah. Okey cikgu, saya rasa tak cukup lah cikgu. Saya nak kena letak tayar kereta nanti cikgu. tak boleh cikgu Lain macam tu. Lain macam keinginan dan impian tu. Baik beli kereta. Cikgu, kita rasa murid-murid kita ni memang orang kata kalau setakat orang kata soalan-soalan untuk tayar dan roda ni tak ada hal lah cikgu. Dia boleh jawab lah. Tapi kita nak uji mereka dulu cikgu. Boleh? Kita uji mereka. Kita nak tanya soalan kepada mereka. Jadi cikgu, ini di antara soalan-soalan yang bakal masuk ke dalam exam SPM suatu hari nanti. Boleh cikgu kita mulakan? Boleh, jom silakan. Kita mulakan. Okey. Kita terus kepada sesi soalan di mana soalan untuk MPV ni, okey, dia bagi kepada dua, bahagian A dan bahagian B. Okey, di mana bahagian A merangkumi 60 markah dan bahagian B merangkumi 40 markah. Bahagian A ada lebih kurang 15 soalan dan bahagian B ada 4 soalan. Okey. Okey, 4 soalan bahagian B tu satu soalan 10 markah. Okey, kita pergi kepada bahagian A dahulu. Okey, contoh soalan. Contoh sahaja. Contoh Kalau ni tak boleh. Okey. Soalan yang pertama. Okey. Agak-agak siapa yang kita nak pilih untuk sebelum kita baca soalan? Siapa yang kita nak pilih ni? Okey, Amar macam nak cuba je Amar, silakan.
Kita pilih Boleh ke? Syakir boleh? Syakir. Okey, Syakir silakan. Syakir. Okey, Syakir. Soalannya adalah berikut adalah pernyataan fungsi tayar pada sesebuah motosikal. Okey, tandakan simbol betul pada pernyataan yang betul dan simbol pangkah pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, pernyataan fungsi tayar menyerap gegaran pada permukaan jalan yang tidak rata. Adakah itu ada fungsi tayar? Syakir? Okey, silakan. Ya, cikgu. Kita tengok jawapan dia. Betul ke tak? Betul? Okey, betul. Okey. Yang kedua, memantulkan hentakan ketika menunggang motosikal. Silakan. Syakir? Siapa lagi? Syakir, silakan. Betul, cikgu. Betul. Dia boleh memantulkan hentakan ke? Salah, cikgu. Salah. Dia tak boleh memantul. Dia hanya untuk, kita tengok, dia boleh menyerap hentakan. Okey. Dia menyerap hentakan. Okey. Yang ketiga, menjimatkan masa untuk sampai ke sesuatu destinasi. Apa jawapannya, Syakir? Dia boleh jimatkan masa ke tak? Dia tengah berfikir tu, cikgu. Salah, cikgu. Salah. Rasanya fikiran dia betul lah tu. Betul, Rasanya. Okey, dia salah. Okey. Okey, yang keempat, memberi keselesaan kepada penunggang. Betul. Okey. Betul. Okey, bagus. Memberi cekaman pada pembukaan jalan ketika membrek. Betul. Okey. Okey, tahniah. Berapa Syabas. markah, cikgu? Dah boleh, Berapa markah ni? Kat sini kalau betul 5 markah. Masya-Allah, 5 markah. Senang je nak dapat 5. Tinggal lagi 95 lagi. Tinggal 95 lagi. Okey, jom kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, siapa yang nak jawab? Okey, silakan. Nabil. Ya, cikgu. Okey, silakan. Okey. Soalan yang kedua, berikut adalah jenis lapisan tayar pada sesebuah motosikal. Okey. Ada bias ply, radial, bias belted. Okey. Soalannya, tuliskan padanan bagi jenis lapisan tayar dengan pernyataan binaan tayar yang diberi pada ruang jawapan. Okey. Disusun secara melintang dan garisan tengah bunga tayar. Jenis apa ni? Ready ke? Jenis radial. Ya, betul. Okey, yang kedua. Disusun secara menyerong dan bersilang. Bias plus. Bias ply. Okey, bias ply. Dan yang ketiga, disusun secara gabungan antara lapisan jejari dan lintang. Bias belted. Bias belted. Okey, tahniah, senang. Okey. Mudah je sebab ada 3 jenis sahaja. 3 markah. 3 markah. Okey. Okey, seterusnya, soalan yang ketiga. Kita nak bagi siapa yang nak jawab ni? Okey, cepat. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Kita tanya kepada Hazar Rami, boleh ke? Azhar Rami, boleh? Ke Nabil? Nabil boleh, Nabil? Nabil boleh Nabil. Tapi kita nak kita cuba siapa lagi, yang cikgu? lain lah. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa yang nak cuba? Semua muka suspend. Jangan risau. Okey, mudah je. Okey. Mudah je. Berikut adalah sebahagian komponen yang terdapat pada tayar jenis tiup dan roda jenis jejari. Komponen yang utama tadi ada 5 komponen. Okey, di mana ada getah pelapik, tiup, galas, tayar dan rim. Okey. So, mana satu? Takkan rasa Cik Aiman boleh kenal. Senang ni. Okey. Kalau kita tengok balik A. Okey. Getah pelapik. Yang mana satu? Getah pelapik. Silakan. Nak cuba tak? Amar nak cuba ke? Amar nak cuba? Silakan. Nampak tak? Kita paparkan di skrin. Okey. Ke Syakir nak cuba? Silakan Syakir. Syakir boleh cuba? A yang keempat, cikgu. A yang keempat. Getah. Okey, getah pelapik. Ya, okey. Okey, Kita tengok. B pula. Okey. Gambar yang pertama ni kita kenal apa? Yang pertama ni apa dia? Syakir? D. Okey. D. Okey. Yang kedua? Yang kedua, kita tengok B. balik. B. Yang kedua? Tiup. Betul juga, tiup? Betul. Okey. Okey. Yang ketiga? Galas. C yang mana? C yang galas, C yang terakhir. Yang terakhir. Okey. Yang D, tayar. Yang pertama tadilah. Dan E, rim. Yang mana? Rim yang ketiga. Rim yang ketiga. Jom kita tengok jawapan.
Okey, D, B, E, A dan C. Sebab kalau ikutkan soalan, dalam kertas soalan dia bersambung. Tapi slide ni dia berasingan. Okey, jom kita pergi kepada soalan yang keempat. Yang ni saya harap murid-murid dapat ingat supaya memudah untuk kita jawab. Tadi pun rasa Cik Aiman dah jawab dah tadi. Betul cikgu. Okey, berikut adalah penyataan sebahagian langkah kerja menukar tayar dan tiup pada motosikal. Okey, kita ada periksa yang ni jenis susun. Kita nak susun balik. Penyataan ni tak bersusun. Tapi kita kena pilih untuk memberi jawapan secara tersusun. Ni proses dia cikgu Proses dia. Okey, langkah-langkah dia. Okey, langkah yang pertama. Kalau Cik Aiman ingat yang pertama tadi. Cikgu, saya tengok sebab benda ni senang sangat cikgu. Okey. Apa? Kita nak minta murid kita yang boleh, cuba. tak jadi masalah. Boleh. Imran, boleh cuba Imran? Yang pertama, langkah pertama. Sediakan apa? Okey. Sediakan alatan dan bahan. Kita tengok. Dahsyat. Okey, seterusnya. Okey, yang kedua. Imran. Tanggalkan roda dan keluarkan tiup. Tanggalkan roda dan keluarkan tiup. Memang senang nak ingat. Okey, yang ketiga. Periksa dan bersihkan tayar dan rim. Okey. Dan yang keempat. Pasangkan tiup dan getah pelapik pada rim. Okey. Okey, betul. Dan yang kelima. Yang terakhir, pasang roda pada motosikal. Okey. Yalah, dah siap kita pasanglah roda pada motosikal. Okey. Ni contoh soalan yang keempat. Kita pergi kepada contoh soalan yang kelima. Betul semua cikgu Betul. 5 markah, senang je. Terima kasih Imran tolong cover saya. Okey. Okey, kat sini soalan yang kelima. Okey, dia suruh mengesan apa yang berlaku pada kerosakan. Raja X menunjukkan salah satu kesan kerosakan yang berlaku pada tayar motosikal. Tadi kita perasan ada 5. Okey. Nyatakan punca kerosakan pada tayar berdasarkan jenis kerosakan yang diberikan pada ruang jawapan. Okey, ada 2 jenis kerosakan. Satu kausan pada tengah bunga tayar dan satu lagi kausan pada bahu tayar. Okey, siapa nak jawab? Hazarami tengok macam fokus je cikgu. Saya rasa mesti dia boleh jawab. Silakan. Ya. Okey, jom. Okey, apa jenis kerosakan tu? Apa punca dia? Punca dia akibat daripada tekanan udara yang berlebihan. Okey, satu lagi? Lagi satu, kerap melakukan brek kecemasan. Memang dia ingat. Mudah ingat. Okey, untuk kausan pada bahu tayar pula. Apa sebab? Punca dia sebab tekanan udara yang tidak mencukupi. Okey. Lagi satu, muatan atau bebanan yang berlebihan. Ya. Okey. Ingat, mudah. Soalan nombor 5. Kita pergi kepada soalan yang ke-6. Soalan ke-6 yang berkaitan dengan nombor. Bagaimana kita nak menentukan. Okey. Berdasarkan jadual tarikh pembuatan tayar di bawah, nyatakan bulan dan tahun dibuat. Okey. Yang ni siapa nak cuba? Kalau bab-bab nombor ni cikgu saya rasa Ikmal ni tak ada hal lah. Dia boleh jawabnya. Silakan Ikmal. Ikmal. Boleh juga. Okey, jom. Kita cuba. Okey, kalau tarikh pembuatannya adalah pada dia tulis nombor tu 1217. Jatuh kepada bulan apa dan tahun apa? Ni mencabar ni. Silakan. Dia jatuh pada bulan 3. Bulan 3. Kita tengok. Bulan Mac, betul? Dan tahun? 2017. 2017. Ya. Tepat sekali. Tepat sekali. Soalan bentuk ni, dia biasanya dia akan bagi satu contoh. Okey? Dia bagi 23-20 jatuh pada minggu ke bulan 6 dan tahun 2020. Okey, biasanya dia akan dah bagi satu contoh bagi merangsang murid untuk menjawab. Bagi clue lah. Bagi clue. Okay. Kalau tak dia tak tahu nak jawab macam mana. Okey. Okey, untuk soalan 3, 0812. Okey, jatuh pada bulan? Bulan 2. Bulan 2. Betul ke tidak? Betul. Kita tengok. Yes, betul. Februari. Okey, tahun? 2012. Mudah saja sebab kita tengok ujung nombor 2 nombor tu. Itu adalah menggambarkan tahun bila. Okey, 2012. Terbaiklah. Ini memang semua yang soalan ni. 1 sampai soalan 6 ni semuanya berkaitan dengan bahagian A. Bahagian A. Okey, bagaimana cara nak jawab format-format soalan yang murid kena tahu dalam menjawab bahagian A. Dia ada padanan, betul salah, susun semula. Okey. Dan kita cuba untuk satu soalan pada bahagian B. Okey, boleh? Okey, bahagian B.
dia melibatkan usahawan. Bagaimana nak mengira. Okey. Okey, melibatkan nombor balik ni. Okey, bahagian B. Anda stimulus dia, anda ditawarkan untuk menukar tiup motor bagi 5 buah motosikal. Okey, jadual di bawah menunjukkan kos yang terlibat dalam kerja tersebut. Mana kalau nak menukar tiup hanya guna tiup Okey. dan pelapik getah. Itu sahaja. Okey. Dia bagi terus. Okey, alat gantinya tiup tayar dan getah pelapik. Kos seunit untuk tiup RM5. Okey. Getah pelapik RM1. Okey. Jumlah yang kita nak kena buat betul kan berapa? 5 buah motosikal. Ini Okey. ingat yang tu, 5 buah motosikal. Sebuah motosikal ada berapa tayar? Ada 2. Ada 2. Okey. Soalannya pendek, terlalu pendek soalannya. Hanya hitungkan. Oh. Dia tak ada dah nak baca panjang-panjang sebab pelajar kemahiran ni dia tak nak soalan panjang-panjang. Dia nak soalan pendek-pendek je. Okey. Okey, tapi jawapannya kena panjang. Okey, hitungkan nilai X. Ni, nilai X. Okey. Kalau getah pelapik RM1, jumlah untuk 5 tayar adalah RM10. Okey, sebab apa? Sebab ada 10 tayar. Ada 10 tayar, 5 buah motosikal. 5 motor. Okey. Kalau tiup tayar satu unit RM5, X-nya berapa? Kalau macam tu kita kena tanya toke kedai tayar. Okey, kita minta Imran. Boleh? Boleh. Silakan. Imran. Jom Imran. Ya. Okey. Bahagian ni. Bagaimana kita nak mencari nilai X? Apa yang perkara yang pertama perlu buat? Apa ni, campurkan jumlah yang tadi tu. Okey, RM5 tu kali dengan 2. Pertama, RM5 kali dengan 2 dahulu. Okey, sebab apa? Satu tayar, satu motosikal. Ada 2 tayar. Ada 2 tayar. Jadi jawapannya adalah RM10. 10. Tapi kita kena baiki 5 buah motosikal. Buah motosikal. So, seterusnya RM10 tu kali dengan 5. Aha. So, dapatlah jawapan X tu. Berapa, Ikmal? Imran? 50. 50. Okey. Ini adalah satu kaedah. Dia ada lagi kaedah yang lain. Okey. Okey, kaedah yang kedua, RM5 terus kali dengan 5. Okey, 5 buah motosikal. Yang ni 5 buah motosikal dapat dengan 25. RM25. Okey. Dengan RM25 ni kita kalikan dengan 2. Sebab apa? Satu buah motosikal Ada 2 2 tayar. tayar. Dapat RM50 dan jawapannya sama. Jadi murid-murid dapat tahu bagaimana cara untuk menghitungkan nilai X ni. Asalkan murid tahu soalan apa yang dikendaki. Kalau 5 buah, 5 buah lah. Kalau 10 buah, 10 buah lah. Biasanya soalan ni akan mengelirukan sikit lah. Tapi kalau murid faham kehendak soalan, dia dapat jawab. Maknanya nak buka kedai tayar ni kena pandai jugalah matematik cikgu ya? Ya, kau tak rugi kita. Kalau tidak, tak apalah, halal. Sudah. Esok tutup kedai cikgu. Okey, baik. Seterusnya Tak cikgu. apa, saya sedekah. Saya sedekah je lah kan. Okey. Yang kedua, hitungkan jumlah kos bahan dan kos operasi sekiranya kos upah sebanyak RM70 dan kos overhead sebanyak RM30. Okey, kita dah tahu dah jawapan dia. Sekarang ni dua perkara yang kita perlu cari, iaitu kos bahan dan kos operasi. Okey. Okey, kos bahan. Imran. Ya. Imran? Okey, masih bersama dengan saya Okey. Okey, Imran. Bagaimana kita nak tahu jumlah kos bahan? Apa yang perlu ditambah dengan kos bahan? Tiup tayar tambah dengan tiup tayar tambah dengan apa untuk dapatkan kos bahan? Okey, mungkin kita ada masalah lain sikit lah cikgu Tambah getah pelapik. Tambah getah pelapik. Jumlah kos ni ditambah. Okey, so kita tengok tiup motor tambah dengan getah pelapik. So totalnya berapa Imran? 50. Kita tengok RM50 tambah RM10. Berapa? Berapa jawapannya? RM60. RM60. Okey, itu adalah kos bahan. Kos operasi, kos bahan KB
tambah dengan kos upah dan tambah dengan kos overhead. So Okey. Imran, berapa jumlahnya? Yap. Okey, tak apa. 160. 100? RM160. Jom kita tengok. RM60 tambah RM70 tambah RM30. 100? 60. Ya, 160. Ini Okey. adalah bagaimana kita nak hitungkan kos bahan dan kos operasi. Okey, baik cikgu. Maknanya kalau kita pergi kedai sebagai customer pun kita kena tahu kira lah juga Iyalah, cikgu ya. sebab seseorang yang membuka bengkel motosikal ni, dia mesti nak dapatkan keuntungan. Betul. Nak bayar bil elektrik, nak bayar upah pekerja. Jadi dia kena tahulah. Okey, baik. Sebelum kita teruskan dengan soalan berikutnya cikgu, apa kata Okey. kita rehat sekejap? Boleh? Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Pakai ini atau pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa, kita belum menang. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn, dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021. Cikgu. Biasanya kalau kita tengok kemalangan yang berlaku adalah berpunca daripada kegagalan kita untuk memilih tayar yang betul. Betul tak cikgu? Betul. Salah satunya itulah kegagalan kita memilih tayar yang betul. Lepas tu kita tidak menjaga kualiti tayar, kita tidak menukar tayar mengikut tempoh dia. Tapi nak jimat lah cikgu. Nak jimat Nak dalam cari keadaan tayar sekarang yang pun nak murah jimat kan. sikit. Betul. Tapi yang mana penting? Duit penting ke nyawa penting? Alamak. Betul lah cikgu. Nyawa tak boleh ditukar ganti. Ya, betul. Tayar boleh tukar ganti. Oh. Jadi untuk keselamatan, untuk menjamin kita punya keselamatan. Keselamatan dan kehidupan kita secara terus ni. Okey. Jadi tak salah kalau kita keluarkan duit untuk mendapatkan satu tayar yang selamat untuk kita menunggang motosikal. Betul cikgu. Sebab apa cikgu? Sebab orang tersayang tengah tunggu kat rumah sana. Betul cikgu Ya, betul. Okey, baik cikgu. Mungkin kita boleh tengok lagi apa soalan-soalan yang mungkin bakal keluar dalam peperiksaan ni cikgu. Silakan. Okey. Soalan ni adalah berkaitan dengan soalan yang ketujuh tadi. Cuma dia untuk melengkapkan dapatkan 10 markah, dia kena perlu jawab lagi 3 soalan. Tiga jawapan. Kena ada 3 lagi jawapan. Di mana, okey, soalannya adalah nyatakan 3 langkah keselamatan yang perlu diamalkan ketika menukar tiup tayar motosikal. Okey. Apa yang perlu kita amalkan ketika tak bolehlah dalam menggunakan alat yang salah. Okey. Jadi, apa jawapannya? Kita masih lagi soalan 7. Kita minta Imran. Boleh Imran? Okey, silakan Imran. Okey, apa 3 langkah keselamatan yang perlu diamalkan ketika menukar tiup? 3 langkah. Ya. Yang pertama, sediakan bahan dan alatan. Okey. Yang kedua, gunakan alat tangan yang sesuai. yang tu yang masih lagi dalam soalan pertama. Okey. Yang kedua, mencari ruang yang sesuai. Iyalah, betul lah. Sebab kita tak boleh buat dengan kerja dalam keadaan yang sempit. Dalam bilik tak boleh cikgu Dalam bilik tak sesuai lah. Rasa macam tak sesuai tu. Kalau kita nak tukar tiup dalam keadaan ada aircon apa semua, tak jadi kerja. Jadi tidur takut nanti. Okey. Antaranya mengisi udara dalam tayar mengikut tekanan yang betul lah. Okey. Dan yang ketiga tadi adalah memastikan ruang bekerja cukup pencahayaan dan sistem pengudaran yang baik. Okey.
Ini soalan antara contoh-contoh ataupun format-format soalan yang akan keluar dalam SPM 2021. Ni biasa berapa markah ni cikgu? Maksimum dia 100 untuk keseluruhan 100. Okey, dia bagi pada dua tadi, iaitu bahagian A ada 15 soalan, markahnya adalah 60 dan bahagian B ada 4 soalan, markah keseluruhannya adalah 40 markah. Total 100 markah. Tapi cikgu, saya ni jenis suka bawa laju lah cikgu. Cikgu tolong nasihat sikit saya cikgu. Ingatlah orang tersayang. Ingatlah orang tersayang. Situ cukup dah cikgu. Cukup. Okey cikgu, mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu untuk topik perbincangan kita pada hari ini cikgu. Silakan. Okey. Topik perbincangan kita pada hari ini iaitu berkaitan dengan kita mempelajari modul 4 iaitu menservis sistem dan komponen motosikal, di mana kita fokuskan kepada roda dan tayar. Okey. Kita dapat tahu fungsi tayar tu apa. Kita tahu binaan tayar tu apa, bagaimana. Okey. Dan bagaimana cara kita nak memilih jenis-jenis tayar berdasarkan motor yang kita gunakan. Okey. Dan apa jenis-jenis kerosakan yang kita dapat tahu. Berdasarkan bila kita menunggang motosikal, tahu tayar tu bila diperbuat. Okey. Jadi itu yang kita perlu lihat dalam kita memilih tayar ni cikgu betul. Dan dalam menuntut ilmu ni mesti berguru. Kena berguru je Ya. Sebab saya buat apa-apa cikgu. Saya biasa tengok YouTube je. Sebab apa, bukan nak kata guru ni betul dan tak pernah buat silap. Okey, tapi guru ni dah lalui apa yang kita belum lalui. Jadi guru ni dapat membantu kita membuat ataupun menunjukkan langkah yang mana yang kita boleh ambil dan langkah mana yang kita perlu dielakkan. Guruku, kau penyuluh hidupku, kan? Kata apa? Kalau kita tak berguru ni macam orang kata belajar dengan iblis cikgu ya. Sebab tu kita kena berguru. Sebab paling tidak kita tidak mengulangi kesilapan yang pernah dilalui oleh guru kita. Betul cikgu Betul. Okey, baik. Mungkin ada sedikit daripada murid-murid kita ke? Hazarami dia angguk-angguk tadilah. Hazarami bawa motor laju tak? Hazarami? Dengar tak? Hazarami bawa motor laju tak? Tak betul ke ni? Okey, baik. Hazarami mungkin boleh komen sikit pembelajaran kita hari ni. Apa yang awak dapat? Dan mungkin one day nak jadi tokek kedai motor ke? Silakan. Apa yang saya dapat belajar ini, saya dapat mengetahui berkaitan dengan komponen utama yang terdapat pada tayar dan roda. Dia ingatlah, dia tahulah mana 5 komponen utama tu. Antaranya rim. Okey, terima kasih. Dan siapa lagi cikgu? Kita nak suruh mereka. Amar kot. Amar boleh? Boleh. Amar, apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat hari ini, Amar? Okey. Mungkin dapat tahu jenis tayar? Hari ni awak dapat apa? Dapat tahu tayar jenis dia macam mana ke? Boleh Ahmad? Boleh. Okey, baik. Dapat apa? Dapat apa, Ahmad? Okey, kamu dapat kenal tak jenis-jenis tayar tadi? Jenis tayar dan juga rim. Okey, baik. Dan kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Cikgu Nizam Sama. Selamat cikgu ajar saya. Kalau tidak, saya dah bawa laju tadi kat jalan. Tak boleh cikgu Tak boleh, jangan. Tak boleh. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nizam, seorang guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 3 Bandar Kinrara Selangor, dan terima kasih kepada murid-murid yang sporting pada hari ini bersama dengan kita, dan kita nak ucap terima kasih juga kepada murid-murid yang berada di rumah sana. Stay safe, stay at home, dan kita akan berjaya. Jangan bawa laju-laju tau. Nanti bahaya. Okey, kita berakhir di sini. Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Didik TV KPM. Saya merupakan bekas pelajar mata pelajaran vokasional dalam bidang pemotoran di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 3 Bandar Kiara pada tahun 2011. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya dapat mempertingkatkan lagi pengetahuan dan pengalaman saya di sebuah syarikat pengurusan automobil Malaysia. Dengan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru-guru yang telah mengajar saya, terutama
Cikgu Nizam bin Fauzi, iaitu guru mata pelajaran vokasional. Tanpa ilmu asas kemahiran, takkan mampu saya berdiri di sini sekarang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hamizah binti Hasan, ibu kepada Muhammad Nazmi Ashraf bin Adnan, bekas pelajar Men Servis Motosikal dari SMK Seksyen 3 Bandar Kirara. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga pendidik SMK Seksyen 3 Bandar Kirara, terutamanya Cikgu Nizam yang telah banyak memberi sokongan, dorongan dan bimbingan kepada anak saya. Daun gaharu si daun palas, alas duduk putri kayangan. Jasamu guru tidak terbalas, seumur hidup jadi kenangan. Sekian, terima kasih. Saya berharap agar anak saya menunjukkan kesungguhan, minat dan komitmen yang tinggi dalam menghadapi SPM 2021, terutamanya dalam mata pelajaran menservis motosikal. Harapan saya agar anak saya dan calon-calon SPM 2021 dipermudahkan segala urusan walaupun berhadapan situasi pandemik COVID-19.